chat. Okay, tak nampak mesti cakap dengan cikgu. Alright, okay. So selamat pagi murid-murid. So hari ini kita akan sambunglah kita punya pelajaran dalam bab 6. Masih lagi bab 6, sudut dan tangent bagi bulatan. Dan hari ini kita masuk subtopik yang ketiga lah, 6.3 tangent kepada bulatan. Okay, kita sudah sampai 6.3. Okay, sebelum kita belajar hari ini, cikgu nak bagi teka-teki dulu. Okay, riddles dulu. Bagi otak you fikir dulu. Okay, so riddles 1. How many circles contain the black dots? Okay, so ada berapa bulatan yang mengandungi titik warna hitam? Okay, so titik hitam ini berada dalam berapa bulatan? How many? Cuba kira. And then bagi tahu cikgu jawapan. Nak cakap boleh, nak bagi tahu dalam chat pun boleh. Okay, dua-dua pun boleh. You all suka tak nak cakap tau. Bila tak nak cakap, cikgu kena tengok chat. Siapa ada jawab? Siapa jawab? Tak ada siapa jawab lagi. Siapa jawab? Kira. Cikgu bagi masa kira dulu. Tengok betul-betul. Ada berapa dot kat sana? Berapa bulatan? How many circles contain the black dots? Okay, kira betul-betul. Okay, jom tengok jawapan. So, tolong tulis jawapan dekat chat. Cikgu nak tengok jawapan dekat chat. Tak ada siapa jawab lagi. Tak ada siapa jawab lagi. Kira balik. At least ada satu jawapan, okey lah. Okay, cikgu bagi masa lagi. Kira balik. How many circles contain the black dots? Ada yang dah jawab? Ada yang dah jawab? Okay, Jun Yuan kata ada 6. Alright, so kita tengok jawapan Kita tengok jawapan. Ini untuk for fun lah ya. Jangan serius sangat . Okay, jom kita kira apa jawapannya. Jawapan dia kita kira . So dekat bulatan ini ada 1 and then 2. Yang ini 3, 4, 5 and then 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Okay, right. Yang kedua, ada 2 saja. Okay, 2 saja teka-teki. Okay, yang kedua. How many triangles can you count in this shape? Ada berapa segitiga? Ada berapa? Sanse. Kira. Okay, sebelum kita mula kira dulu. Ada segitiga besar, ada segitiga kecil. Kena kira lah. Okay, kita tengok jawapan. Siapa ada jawab? Kita tengok jawapan siapa ada jawab. Okay, so ini segitiga . Okay, Teo Peli kata 7, 9, 7, 12. Hampir tapi bukan 12. Dia lebih lagi. Okay, jom kita tengok jawapan dia. Okay. Alright, so cikgu tunjuk guna laser lah. Okay, kita kira . Kita ambil yang besar dulu, lagi senang. Kita ada 1 yang besar segitiga, 1. And then kita ada 2. Okay. Kita ada 3. Kita ada 4. Kita ada 5. Kita ada 6. Kita ada 7. Kita ada 8. Kita ada 9. Kita ada 10, kita ada 11,
kita ada 12, kita ada 13. So semua 13. Alright, terima kasih kerana berfikir. So sekarang kita akan mulakan pelajaran kita. Alright. Okay, so hari ini kita nak belajar tangent kepada bulatan. Okay, tangent kepada bulatan. Okay, so kita tengok ya. Okay, bulatan merupakan satu bentuk yang unik. So bulat lah. Okay, unik lah ya. Okay, so dalam gambar rajah ini titik T, okay, ini T, titik T ni bila roda ini bergerak, ini tayar tayar kereta lah, bila dia moving, so titik T ini akan touch the jalan raya, dia akan sentuh jalan raya sekali sahaja setiap pusingan. Kan bila dia bergerak dia akan touch satu kali. Satu pusingan satu kali. Okay. So jalan raya itu, yang garisan jalan raya itu akan berfungsi sebagai tangent kepada roda ini. Okay. Jadi titik T adalah titik tangent. Okay. Kita tengok gambar tayar yang bergerak dulu. Macam ni. Okay. So dia bergerak you tengok huruf B. Ini B ya. B ya. B. Ini B. Oh, cikgu dah pening. B ya. Sekarang dia move Okay, so dia move pada jalan raya. So kita lukislah satu jalan. Kat sini lah. Dia touch kat sini ya. Dekat sini. So ini adalah jalan, alamak. Ini jalan raya lah. Macam ni lah. Lurus lah. Cikgu lukis sengit sikit. So padam balik. Bagi cantik. Okay. Ayo. Inilah masalahnya. Bila kita klik dia tak mau. Okay. So kita tengok B. Mana B tadi? Okay, B ya. Okay, ni sekarang B ya. Okay, sekarang dia start touch. Satu kali touch. So setiap pusingan dia akan touch satu kali. Okay, touch satu kali. Jadi bila dia bergerak dia akan titik sini akan membentuk satu garisan lurus lah. Okay, di jalan raya. So garisan lurus ini kita panggil tangent. Di mana tangent akan sentuh roda pada satu titik saja. Satu titik saja dia akan sentuh. Dia tak akan sentuh semua kan. Satu titik sahaja. Okay. Kalau cikgu nak lukis lagi bagi you faham, dia macam ni. Okay. Kalau ini jalan. Okay, sini ada square. So dia sentuh banyak tempat kan. Sentuh sini. Tetapi kalau circle, dia akan touch satu saja, satu point saja. Okay, yang ni sudah pergi atas. Okay, itu maksud dia lah. Okay, so garisan lurus ini kita panggil tangent. Okay, ini kita panggil tangent. Okay, so yang titik ini panggil titik tangent. Okay, so dia mesti sentuh pada satu titik sahaja. Okay, kita tengok contoh. Okay, kita tengok contoh ya. Okay, dekat kepada laser. Okay, so kita tengok pertama PQ dengan RS. Okay, ini P, garisan PQ dan garisan RS adalah tangent kepada bulatan. Okay, ini dia nak bagi tahu nota lah. Kenapa tangent? Kerana garisan ini sudah sentuh satu titik saja, iaitu X. Untuk RS, dia sudah sentuh bulatan pada Y, satu titik sahaja. So, X dan Y kita panggil titik ketangenan, titik tangent lah. Okay, so PQ dan RS adalah tangent. What about UV? So, you tengok U dan V. UV bukan tangent. Kenapa bukan tangent? Kerana sudah sentuh dua kali. Sudah touch A dan sudah touch B. Tak boleh. Dia mesti one time only, right? So, A dan B bukan titik tangent lah. So A dan B bukan titik tangent. Okay. Alright, kita tengok lagi seterusnya. Okay. Adakah semua garis lurus dan titik yang ditunjukkan dalam rajah ialah tangent kepada bulatan dan titik tangent? So kita tengoklah. Okay, kita tengok dulu. PQ. Adakah PQ tangent? Yes or no? Okay, tak ada suara, cikgu tak boleh nak tengok chat selalu. Tak ada suara, cikgu jawablah. So PQ adalah tangent. Kenapa? Kerana garisan lurus PQ menyentuh bulatan pada satu titik E. Okay, so E adalah titik tangent. Kita go to the second line. So garisan kedua
RS. Okay, so RS warna biru ini, biru lembut ni, adakah dia tangent? Bukan. Okay, bukan tangent kerana dia sudah sentuh bulatan pada dua tempat, dua titik. Okay, so F dan G bukan titik tangent lah. Okay, garisan ketiga TU, adakah TU tangent? Ya, kerana bila you panjangkan tangent ini, maksudnya bila you extend the line. Okay. Ayo, ni cikgu punya cikgu punya mouse ni, aku tak tahulah. Kalau cikgu panjangkan garisan TU, okay, cikgu panjang ini TU, cikgu extend, dia still tangent kerana dia sentuh pada satu bulatan. So ini adalah tangent, ini bukan tangent. Okay. MN, adakah MN tangent? Yes or no? Siapa nak jawab? M dan N, garisan ini tangent ke MN? Jawapannya bukan. Nanti you tanya cikgu, dia sudah sentuh satu, kenapa bukan? Kerana bila kita sambung cikgu panjangkan garisan ini, dia sudah sentuh dua. So bukan tangent. Faham So kalau tengok jawapan pun dia kata PQ dan TU tangent. So PQ dan TU tangent lah. Ini penerangan lah. So sama sajalah. Okay, cikgu harap kamu faham betul lah maksud dia. Okay, boleh faham sekali lagi. PQ tangent kerana sentuh satu titik. RS bukan tangent kerana ada dua titik. TU tangent kerana ada satu titik, satu touch saja. MN bukan kerana bila kita panjangkan dia ada dua titik, tak boleh dua titik. Okay. Alright, uji minit 6.3A. Yang ini kita buat sekarang. Okay, cikgu terus buat sama-sama lah. Okay, dalam rajah di bawah, kenal pasti 1, 2, 3, 4. Okay, kenal pasti tangent, titik tangent, bukan tangent, bukan titik tangent. So kita ada A dan B. So kita buat A dululah. Okay. Kita buat A. Cikgu akan appreciate kalau ada suara. At least ada jawapan. Okay. So kita tengok A Okay, untuk nombor 1. Okay, tangent. Okay, apakah tangent di sini? Siapa nak bagi? Seperti cikgu tak boleh tengok chat cikgu malas nak tengok chat. Okey, tak ada suara. So jawapannya apa? Tangent, PQ tangent ke? Bukan, kerana dua titik. RS tangent ke? Ya, kerana ada satu titik. So tangent adalah RS. Okey, lagi mana lagi? ST, adakah ST tangent? Yes, kerana dia touch the circle at one point only. So ST also tangent. Okey. Okey, nombor 2. Apakah titik tangent? So titik tangent, you pergi kepada tangent RS. Ini titik lah. Dipanggil titik tangent. Okay, tengok tangent kedua. ST, mana titik dia? Y. So Y lah titik tangent. Okay. Yang ketiga, bukan tangent. So bukan tangent yang inilah. Okay, PQ lah bukan tangent. Kerana dia sudah touch two points. Cannot touch 2 points. Cannot touch more than 1 point lah. So number 4, bukan titik. So kalau bukan titik ialah P dan Q lah. Okay. P dan Q. Okay. Tangent adalah garisan, titik adalah ini. Okay, faham Titik adalah ini, tangent yang garis. Okay, untuk B nombor 1. Apakah tangent? So kita tengoklah garisan paling atas. DB, kita sebut BD selalu A, B, C, D secara kita sebut. So adakah BD tangent? Yes. Okay, BD tangent. Kenapa? Kerana ada satu titik saja. Okay. And then yang kedua, BF bukanlah kerana ada dua titik, tak boleh. Yang ketiga, BC. Yes, tangent kerana sentuh satu titik saja. So BC also tangent. Okay. So yang kedua, titik dia mana? Okay, tengok balik BD, titik ada pada E, tulis E. Tengok balik BC, titik pada H, tulis H. Okay. Yang ketiga, bukan tangent. So bukan tangent yang ini tadilah garisan BF. Okay, bukan titik tangent. Yang bukan titik tangent, ambil balik BF. Ini bukanlah, F dan G bukanlah. So F dan G. Okay, faham ke? Kalau senyap tu faham lah kot
Kalau tak nampak ke, tak faham ke, tanya cikgu. Okay. Alright, seterusnya. Okay, seterusnya ada formula. Ini mesti hafal. Bukan mesti tahulah. Ini penting ah. Ini mesti mau tahu punya. Okay, so you tengok sini. Jejari suatu bulatan, jejari ini ya, ini jejari. Ini jejari, garisan ini jejari yang bersilang dengan tangent kepada bulatan pada titik tangent akan membentuk 90 darjah. Okay, senang saja. Senang saja. Tengok gambar. Tengok gambar. Kita ada tangent, ini garisan tangent kan? Ini titik betul? Ini jejari. So dia akan jadi 90 darjah di sini. Okay, itu saja. Okay, itu saja formula yang paling penting lah yang you mesti ingat. Okay, cikgu lukis macam ni pula. Bulatan. Okay, and then ada tangent. Okay, ini adalah jejari. Jejari mesti macam ni lah, point pusat kepada tangent. So ini mesti 90 darjah. Macam tu. Okay, kita ada satu bulatan, kita ada satu pusat O, kita ada jejari, ini jejari. And then kita ada satu garisan tangent, ini mesti 90. Okay, jejari dan tangent. Okay, mesti membentuk 90 darjah. Okay, mesti faham. Okay, nak lagi contoh ke? Ni kena penting ni, kena faham betul. Bulatan, jejari, and then tangent. Garisan ini adalah 90 darjah. Okay, tak tahu nak lukis macam mana lagi, harap faham. Next. Okay, raja di sebelah. Okay, ini soalan lah. Okay, berpandukan formula tadi. Raja di sebelah menunjukkan bulatan berpusat di O. Okay, this is the center lah. Yang bertemu dengan garis lurus ABC. ABC ialah apa? ABC adalah garis tangent lah, okay, pada titik B, betul lah? Hitung nilai X. Okay, hitung nilai X. Okay, so sekarang kita tengok macam mana kita nak cari X. X ini berada dalam segitiga, betul tak? Dia berada dalam segitiga. So kita tengok balik tadi kata apa? Tadi kata tangent dengan jejari 90 darjah. So you pun letak siap-siap kat sana. Tangent dengan jejari 90 darjah. Ini tangent. Ini jejari. So ini apa? 90 darjah. Okay, sini 90 Sini X. Sini apa? So kena cari yang merah ni dulu. Okay. Kena cari yang merah ni. Macam mana kita nak cari? No. Cikgu nak color pun susah. Aduh. Apalah. Okay. Macam mana nak cari yang merah ini? Macam mana mau cari merah? Senang saja. Dia berada pada garisan lurus. Okay, kalau kamu tengok ini, tengok garisan ini lurus kan? Cikgu dah ajar pada pelajaran lepas, kalau garisan lurus, ini mesti 180. 138 tambah ini warna merah mesti 180. Half half circle mesti 180. So boleh tak kita cari yang merah? Boleh. Okay, macam mana cari? 180 tolak dengan 138. Okay, so macam ni lah untuk cari yang ini, untuk cari ini 180 tolak 138. Okay, kerana ini tambah ini ialah 180. So selepas tolak dapat 42. Okay, so di sini adalah 42. So sekarang kita ada satu segitiga. Segitiga, sini 90, sini 42, sini X. So boleh cari X tak? Mestilah boleh, okay? Kerana dalam segitiga, cikgu nak guna warna hijau pula. Kerana dalam segitiga, sudut 1 tambah sudut 2 tambah sudut 3 adalah 180. Okay, jadi kamu kira X tambah 42 tambah 90 ialah 180. So kita nak cari nilai X 180, tolaklah 42, tolaklah 90. So you akan dapat jawapan 48. Okay, dia ada dalam buku teks. Okay, macam ni lah. So akan dapat 48. Okay, kalau tak faham tanya tau. Kalau you diam, cikgu anggap you faham lah. Okay, seterusnya.
6.3B. Okey, yang ni you kena buat lah. Okey, 1, 2. Oh, cikgu buat jalan kerja. Oh, so cikgu tunjuk lah. Okey, nombor 1 cikgu tunjuk lah. 6.3B. Okey, nanti you buat cikgu tunjuk, nanti you buat. Okey, dalam rajah di sebelah ABC ialah garis lurus. Tengok ABC adalah garis lurus. Tangent lah. Ini pun sudah tahu lah. Ini adalah tangent, so sudah tahu. Ini mesti 90 punya. Kan? So diberi bahawa AB sama dengan OB. AB sama dengan OB. Ini sama panjang. Bila sama panjang, apa sudah jadi? Kalau sama kaki, sudut ini akan sama dengan sini. So sini 28, sini pun mesti 28. Dia sama tengok. Kalau macam ni, dia kata ini sama. Kalau sini 50, sini pun mesti mau 50. Contoh. Okay. So BAO 28, hitung nilai X. So kita nak cari X. Okay. Kita nak cari X. So dekat sini tadi berapa? 28. Kenapa 28? Sebab dia sama kaki. Okay. Segitiga sama kaki. So sini 28, sini pun 28. Okey. ACO, sini berapa? 90. Okey, macam mana tahu 90? Sebab dia tangent dan jejari. Okey. So sekarang kita ada segitiga lah. Okey, so kita ada segitiga, kita ada sudut 28, kita ada sudut 90, kita ada sudut X dan 28. Tambah semua jadi 180. Okey, ingat. Ini mesti ingat ya. Ada A, ada B, ada C. A tambah B tambah C mesti 180. Okey, so sekarang kita tambahlah. 90 yang ini tambah yang ini 28 tambah sudut yang sini atas sinilah 28 tambah X. Okey, sama dengan 180. Okey. Alright, manalah kalkulator cikgu ni? Dan korang tak nak cakap, cikgu cakaplah sorang-sorang kan. Okay, so nak cari X saja kan. So X sama dengan 180. Tolak semua sini. Tolak 90, tolak 28, tolak 28. Okay, so apa jawapan? Jawapannya ialah cikgu tanya, cikgu jawab. Okay, cikgu adalah murid. So jawapannya 34. Okay, so nanti buat macam ni lah. Okay, you jangan letak jawapan, X 34, you mesti mau tunjuk inilah. Okay, ini jalan kerja. Okay, itu nombor 1. Nombor 2 pula, okay tak apa, ini cikgu tunjuk. Semua cikgu tunjuk, nanti you buat balik Okay, rajah di sebelah menunjukkan bulatan berpusat di O. Okay, jangan panik, relax saja, senang saja. Dia beri segitiga OQS ialah segitiga sama sisi. So OQS adalah ini segitiga sama sisi. Apa maksud sama sisi? Sama sisi bermaksud semua ialah 180 kan? So bahagi 3 lah. Bagi 3. So dapat apa? Dapat 60. So maksudnya sini 60, sini 60, sini 60. Macam tu. Okay. Sekarang cari X, Y, Z. Okay, kita pergi dekat sini. Okay. So sama juga gambar yang sama X, Y, Z. So ini 60, ini 60. Ini 60. Okey, kita cari X dulu. First cari X dulu. You tengok garisan ini. Garisan ini. Macam ni. Cikgu lukis balik. So, ini adalah X. Ini adalah 60. Apa cikgu cakap tadi? Dalam satu garis lurus, separuh dia mesti 180. Ini tambah ini mesti 180. Okay, so kita boleh cari X lah kerana dia separuh Okay, so mesti tambah mesti 180, which is 60 tambah X mesti 180. So X sama dengan 180 tolak 60. So kamu akan dapat 120. So X ialah apa? X ialah 120. Okay, so X 120. Okay, kita cari Y pula. Okay, nombor 2, cari Y pula. Okay, Y Okay, sekarang tengok segitiga ini. Warna hijau yang cikgu buat itu, warna hijau Okay, cikgu buat macam ni, warna hijau. Ini adalah apa? 120.
Okay. Ini adalah jejari. So dia mesti sama panjang. Okay. Kenapa cikgu cakap dia jejari? Kerana ini adalah pusat. So pusat pergi bulatan lilitan jejari. So ini pergi Q also jejari. So bermaksud ini mesti sama lah. Mesti mau sama. Okay. So apa jawapan dia di sini? So kita nak sudut warna hijau ini. Okay. Kita nak sudut warna hijau. Kat sini. Ish. Okay. Ni warna hijau ni. Okay, so kita nak cari yang ini macam mana nak cari? Semua ini adalah 180, betul tak? So 180 tolak 120 and then bahagi dengan 2. Sebab kita mau bahagi 2, kita mau ini saja. So bahagi 2 dapat 30. Okay, so yang hijau ini adalah 30. Panjang Panjang ceritanya. So hijau itu 30, nak bagi you nampak nak bagi you nampak. Nak bagi you nampak. So dekat sini, you tengok sini. Ini adalah tangent dan jejari. Mesti 90 kan? Tetapi sini sudah 30. Okay. Yang ini adalah 90. Tetapi sini 30. So Y ialah apa? Y ialah 90 tolak 30. So you akan dapat 60. Okay. So Y ialah 60. Okay, kerana apa? Kerana semua tangent dan radius adalah 90 darjah. Okay. So you akan dapat Y di sini settle 60 darjah. So dapat 60 lah. Okay. And then nak cari Z. Okay, macam mana nak cari Z? Okay, Z senang saja. Z senang saja. Cikgu nak lukis dekat sini lah. Okay. Padam balik. Okay. So cikgu ambil pen lain. Okay, sekarang kita tengok segitiga OQR. OQR. Kita nak cari Z kan? Okay, sini sudah 60, sini 90. Kenapa sini 90? Kerana dia adalah tangent dan jejari. Tangent dan jejari mesti 90, okay? So kita ada 90, kita ada 60, kita ada Z. So macam mana nak cari Z? Senang saja. Z tambah 90 tambah 60 adalah satu segitiga. Jawapan mesti 180. Betul? Okay, so Z ialah 180 tolak 90 tolak 60. So you akan dapat 30 darjah. Okay, itu untuk Z. Okay. Alright, nombor 3 nak tunjuk ke? Nombor 3 ni panjang pula tau. Boleh cuba tak sendiri? Nombor 3 cuba sendiri. Cikgu bagi tips saja. Cikgu bagi tips kat sini. Sini tak nak tips dekat sini. Okay, tips macam ni. You tengok ini. Ini 48, ini 48, ini berapa? Ingat tak cikgu ajar? Ini yang 6.1 dulu. Ingat tak cikgu ajar macam mana? Lengkuk yang sama. Kalau dekat atas 10, dekat bawah 20. Okay, dia kena double. So, okay. Ini center, ini. Kalau dekat sini 20, sini mesti 40. Dia double So this is 48. Sini berapa? Times 2 lah. 48 times 2 ialah 96. 96. So boleh cari X. Tengok cikgu sudah buat sendiri. Cikgu cakap you buat sendiri. Sekarang I pula buat. Tak boleh punya. Mesti mau buat juga. Okay, ni 96 kan? Senang sangat. Ini X. Ini kan jejari. Bulatan kepada lilitan. Center kepada lilitan adalah jejari. So X mesti sama dengan sinilah. So kita nak dia ini sama sama nilai. So jawapan dia ialah 180 tolaklah 96. Okey, 96 tolak dapat berapa? 84 kan? So nak dapat X, 84 divide by 2. So dapatlah 42. Okey, so itu baru X ya. Ini baru 42. Di sini X adalah 42. Soalan dia mau tambah. So X adalah 42. Tambah Y apa dia, Z apa dia. Macam itulah. Nanti cari. Cuba. Okey, cuba cari ya. Okey.
Alright, so ini we buat sendiri. Nombor 3 cuba. Okay, ini pelajaran kita yang last lah, yang kedua hari ini ya. Tadi yang pertama, ini yang kedua. Okay, sekarang kamu fokus kepada gambar ini. Tengok gambar ini. Okay, gambar ini. Ni yang last ya. Okay, so dekat gambar ni ada dua segitiga. Satu BOA. Alah, cikgu dah terpadam pula ini A. Okay, BOA adalah satu segitiga and then COA segitiga yang kedua. So dia macam twin, macam kembar. You tahu kembar? Twin, sama. Dia sama saja. Dia simetri. Simetri. So kalau kita garisan BA ini, kata kalau BA ini 5 cm, AC pun 5 cm. Sama panjang dia sama. And then sudut BOA, mana BOA? Sudut BOA adalah X, okay? So sudut COA pun X juga, sama saja. Okay? Yang ketiga sudut OAB. OAB adalah Y and then sudut OAC pun Y. So sama juga, nilai yang sama. Okay, dia macam kembar. Okay, tengok contoh. Okay, so contoh 16. Okay, tengok contoh 16 ya. Raja di sebelah menunjukkan bulatan berpusat di O, tangent PQ dan tangent RQ bertemu di titik Q. Okey, ini tangent lah ini PQ adalah tangent, RQ pun tangent. So dia jumpa dekat Q lah, bersilang pada Q. Cari nilai X dan nilai Y. Okey, very easy. Cikgu guna pen merah je, cikgu nak warna tak ada pilihan, warna biru pula lah. Okey, macam mana kita nak cari X? Okey, senang saja. Ini adalah segitiga. Okey, segitiga. Ini tangent, ini jejari. Tangent dan jejari mesti 90. Okey, so kita sudah ada segitiga di sinilah. So senang sajalah. Ini kan segitiga. So 90 tambah 66 tambah X mesti 180. Okey, mesti 180. Ini jawapan, jangan. Okey, so maksudnya macam ni. X tambah 66 tambah 90 sama dengan 180. So carilah X. Okey, 180 tolak 66 tolak 90. Okey. So nak suruh you kira pun you tak nak kira, jadi kita tengoklah jawapan. Selepas tolak dapat apa? Dapat 24. So X 24 lah, settle. Y pula. Okay, Y berapa? Okay, macam mana kita nak cari Y? Y adalah panjang lah. Senang saja. PQ panjangnya 14 cm. So RQ also 14 cm. Y 14 cm. So dah dapat Y. Okay. Untuk C tak mau hari ini. Untuk C nanti. Sebab C ini melibatkan trigonometry. Ini tangent. Nanti you sudah lupa. Okay. Ini cikgu ajar next week lah. Okay. So you buat ini saja. X dan Y yang senang saja. Okay. Yang C next week cikgu ajar. So kita ada uji minda 6.3C. Okay. So nombor 1 ni kamu hanya buat cari X, cari Y. Okay, cari X, cari Y. Nombor 2 pun sama. Cari X saja. Panjang-panjang tak payah. Okay, panjang PS tak payah, panjang RS nanti you confuse. Okay, nanti cikgu akan ajar next week. So you buat ini saja. A, B dengan A saja. Very easy. Cikgu tunjuk satu lah A. Okay, cikgu tunjuk X ni Raja di sebelah menunjukkan bulatan jejari 5 cm. Okay, ini ada 5 cm. Diberi bahawa PQ dan PR ialah tangent, tak ada masalah. Ini 60. So apakah X? Okey, senang saja. Kalau kamu tengok gambar ni, okey, cikgu pusing dia kepada ini. Ini adalah pusat ini. So ini 60. So ini dia bahagi 2. Ini X. Nampak tak? Nampak tak? Dia sama je gambar dia 60 Okey, cikgu dah ajar tadi sudut pada bulatan adalah 2 kali. Sudut pada pusat adalah double. Sini 60, sini 120. Kalau ini 60, sini mesti
120. Dia times 2. Okay, yang penting lengkok sama. Lengkok QR ni satu pergi pada pusat, satu pergi pada lilitan. So sini 60, sini mesti 120. So nak cari X 120 bahagi 2 lah kerana dia sama. Segitiga yang sama. So sini 60, sini 60. So X 60. Okay. So bolehlah cari Y. Okay. Kerana kalau X 60, cikgu suruh you buat sendiri, lepas tu cikgu tunjuk pula. Dia mesti nak tunjuk kan? Mesti nak tunjuk. So sini tadi 60, ini pun 60 kan? So ini 60. So kita ada segitiga warna hijau ni. Sini 90 lah. Kenapa 90? Jejari dan tangent. So kita ada 60, kita ada 90. Bolehlah cari Y. Okay, so samalah dengan nombor 2 pun. Okay, itu saja hari ni. Bagi banyak-banyak nanti confuse. Okay, so 6.3 tadi sepatutnya cikgu tunjuk kat sini. Oh, cikgu sudah tunjuk di sini. Tak apalah. Okay, okay. So hari ini latihan untuk hari ini sahaja. Okey, 6.3B tadi 1 2 3, 1 cikgu sudah tunjuk, 2 cikgu sudah tunjuk, 3 sudah bagi tips. Okey, untuk 6.3C buat nombor 1 A B, cari X dan Y, nombor 2 cari X sahaja. Yang panjang tu cikgu ajar next week. Okey. Okey, terima kasih. Okey, tunggu sekejap. Cikgu nak ambil attendance.